afternoon. Okay. Saya minta maaf sebab sebenarnya saya ada masalah dengan laptop 2 minggu lepas. Laptop saya hard disk crash, totally damaged. So nota-nota saya, PowerPoint, slide semua hilang, habis. So that's why tengok dalam chapter 4, bila saya buat video presentation, saya pakai Word notes. Sebab PowerPoint slide tak ada, habis semua hilang. Semua rosak. And the same reason jugalah petang ni bila saya buat presentation, saya gunakan notes. Notes in form of Word. Bukan notes dalam bentuk PowerPoint tapi dalam bentuk Word. Ada lagi yang nak join ke? Kalau saya sekarang ni you nampak apa? Nampak saya punya? Guna Google Meet, Doktor. Saya punya Google Meet interface So kalau setiap kali ada orang masuk, saya akan kena keluar macam ni, dia mengganggu lah minta semua siapa yang nak masuk sampai pukul 3 je. Lepas tu saya tak accept lah, sebab dia akan ganggu kita punya lecture. Okay. Kalau siapa masuk selepas admin, saya akan reject. Sebab dia akan mengganggu kita punya presentation. Suara saya jelas ke tak jelas? Jelas Doktor. Jelas Suara yang perempuan ni jelas. Cik pakai apa? Jawab tadi. Saya pakai laptop je Doktor. Ya, suara awak jelas betul. Okay, kita start dengan line resistance. Macam mana saya nak bawa chapter ni? Mula-mula saya nak tunjuk you idea apa kita nak belajar dalam chapter 3. Chapter 3 adalah tentang transmission line parameters. Okay? Saya kena ada respon. Kalau tak, saya takut saya terputus di connection. Okay? Okay kan? Okay. Okay, at least ada seorang jawab, saya tahu lah you still ini. Saya takut saya cakap seorang-seorang, orang lain semua terkeluar. Okay, apa dia transmission line parameters? Transmission line, tahu tak transmission line? Macam ni. Gambar yang saya tunjuk ni. Okay. So kita transmission line ni, bukan yang structure ni, bukan tower, tapi kita ke atas ni, yang halus ni, modelkan dia dalam bentuk electrical circuit parameters, dalam bentuk inductor, resistance dan capacity. Okay? So ada 3 parameters ni yang kita nak cari dalam transmission line modeling. Siapa dah tengok chapter 4? Dah tengok kan? Saya buat chapter 4? Belum? Okay, you should tengok chapter 4 tu supaya nampak sikit apa yang kita nak bincang petang ni. Chapter 4, saya model daripada this tower. Katakanlah ini adalah tower yang nak send power. Kita panggil dia sending end terminal. Satu lagi tower dekat hujung sebelah sana, kita panggil dia receiving end terminal. Okay. So between satu tower pertama kepada tower yang kedua, yang receiving tu, kita ada transmission line kan. Kita nak modelkan transmission line L dan C. Sebab tu di chapter 4 tu kita ada short line model, medium line model dan long line model. So maksudnya dalam
dalam kabel yang macam you nampak tepi ni, so kita kena kira berapa resistance dia, berapa inductance dan berapa capacitance. Boleh faham? Setakat ni Boleh. Boleh. boleh, okay? So kalau tengok dekat structure at this tower, you nampak ada banyak line kan? 1, 2 kat atas ni, lepas tu dekat bawah ni, yang tengah ni ada lagi 2, kemudian dekat bawah sekali ni ada lagi 2 line. Nampak tak? Kena besar kan? Nampak ada atas dekat sini 2, dekat tengah ni ada 2 line, dekat bawah sekali ni ada 2 line. Okay. So 1, 2, 3 sebelah kanan ni kita panggil dia satu circuit of 3 phase line. Sebelah kiri dia ada lagi struktur yang sama kan? 1, 2, 3. Okay. So yang ini kita panggil dia lagi satu circuit 3 phase line. So struktur yang macam ni, transmission tower yang bentuk macam ni, ada kiri dan kanan, kita panggil dia double circuit 3 phase transmission line. So ada 2 circuit sekarang ni, circuit sebelah kanan dan circuit sebelah kiri. Okay. So the difficult part in chapter 3, kita nak kira transmission line, kita nak kira inductance. Contohlah kita nak kira inductance saja. Kita nak kira inductance dalam wire 1, wire 2. Wire pertama, wire kedua. Kemudian kita nak kira inductance dalam wire pertama dan kedua yang tengah ni pula, phase B. Katakanlah ni phase B. And then yang bawah ni phase C. Kita nak kira inductance dekat sini pula, phase C. Kemudian kita nak kira capacitance antara wire pertama dan wire kedua, antara wire pertama dengan wire dekat atas phase B, antara phase B dengan phase A. So dia jadi terlalu banyak pengiraan dan dia terlalu kompleks. Sebab tu kalau you cakap pening, tak faham apa, saya faham. Kenapa you tak faham? Sebab first you tak dapat keseluruhan idea dulu. You belum ada the overall picture, apa yang you nak belajar. Once you dah dapat gambaran apa yang you nak belajar, tertri, benda tu akan lebih mudah. 30%, 40% lebih mudah. Boleh dapat tak? Boleh. Boleh faham? Okay, so cukuplah kot 30 orang, 23 dah. Okay, so ingat 3 parameters yang saya sebut tadi. Resistance, inductance dan Capacitance. capacitance. So daripada 3 ni, yang paling mudah kita nak kira, nak modelkan dia nanti, resistance. Yang paling susah, inductance. Yang tengah-tengah, capacitance. Sebab macam saya bagi tahu tadi, kalau you tengok tak, yang nampak tak sebelah kanan ni, gambar yang banyak wire halus-halus ni. Boleh nampak? Urat. Ada banyak urat. Kita panggil ni, katalah dia kupron lah. Katakanlah dia adalah komposit kupron dan campur aluminium. This is the conductor. Conductor yang tergantung dekat atas transmission tower. Okay. So you nak kira inductance dalam setiap urat dawai, setiap urat wire. So dia ada inductance dekat lapisan luar sekali. Hubungan inductance dengan lapisan yang kedua ni, hubungan inductance dengan lapisan kedua dengan lapisan yang dalam ni, yang ketiga, dan lapisan yang dalam sekali.
So ada banyak inductance punya relation yang you kena kira antara wire urat dawai yang ini dengan yang sebelah dia, yang ini dengan yang sebelah dia, yang ini dengan yang di dalam, lapisan yang dalam. So ada banyak sangat case. So you akan kira case kalau dia dalam bentuk komposisi begini. You akan kira case kalau kita tak ada, yang ini ada berapa layer? 1, 2, 3, 4 layer. Kita akan kira kalau yang paling mudah, dia ada satu layer saja. Kita panggil dia solid wire. Solid maksudnya bukan macam ni, dia sekeping, cuma ada satu wire saja. Yang ini ada banyak kan? Ini ada banyak. So inductance nanti kita akan tengok case 1 solid wire, case 2 bundle wire, case 3 bundle wire single circuit, case 4 bundle wire double circuit. So banyak, terlalu banyak. Setakat ni boleh? Boleh ikut Okay, so saya start dengan yang paling mudah sekali. Kita nak dapatkan dia punya feel, kita nak dapatkan dia punya mood untuk study chapter ni. Kita akan start with the first topic or subtopic, which is resistance. Okay, kalau tengok dekat sini, sebelum kita mulakan dengan resistance, kalau tengok dekat gambar ni, we have different design of transmission tower. Kan? Yang ini design dalam bentuk horizontal, tiga-tiga phase dalam bentuk horizontal, dan dia cuma ada phase A, phase B and phase C, satu circuit saja. Yang ini kita ada dalam bentuk vertical, phase A, phase B, phase C, satu circuit sebelah kanan. Kemudian kita ada lagi satu sebelah kiri. So yang ini kita panggil dia 3-phase double circuit transmission power. Yang ini lain, sama macam yang pertama tadi, tapi dia lebih besar. Distance antara phase A dan phase B ataupun phase B and phase C ni pun jarak dia lebih besar compare dengan yang sebelah kiri sekali. So setiap tower design berbeza dan dia membawa maksud tertentu. Ada sebab dia. Kalau tengok yang ini lagi pelik, phase A sebelah kanan, phase B sebelah kiri, phase C sebelah kanan tadi. So inductance dalam setiap phase berbeza ikut tower arrangement. Begitu juga dengan capacitor. Different types of tower will have different amount of inductance induced in the transmission line. Okay. So let us start with the first. Ini yang you nampak tadi. Ini gambaran nampak halus-halus bulat-bulat ni kan. Ini ialah conductor, strand. Kita panggil dia strand, aluminium strand. Aluminium strand ni samalah dengan gambar yang you nampak tadi dekat atas ni. Yang ini, gambar ini. Okay. Setakat ni okey? Okay. Senyap yang lain-lain okey ke tak okey ni? Okay. Okay. So line resistance. In transmission line, dia sebut dekat sini DC resistance of a solid round conductor. Solid round maksudnya conductor tu bukan dalam bentuk macam you nampak tadi, macam ni. Bukan macam ni ada banyak strand kan. Dia cuma ada satu bentuk wire apa sih nak sebut? Dia sekeping saja. Okay.
So, dia bukan dalam bentuk banyak-banyak jalur konduktor, wire konduktor. The DC resistance of a solid round conductor at a specified temperature is given by this equation. Nampak? RDC sama dengan rho darab dengan L bahagi dengan A. So, rho is a conductor resistivity constant at temperature T. Ini adalah temperature yang kita gunakan untuk test conductor dan dapatkan nilai rho. Okay, this is a constant. Length of the transmission line, and A, conductor cross-sectional area. Okay, conductor cross-sectional area. Setakat ni okey? Okey. Okay. So, kenapa dia sebut DC dekat sini? Sedangkan kita tahu transmission line it is in the form of AC kan? Transmission line kita transmit power dalam bentuk AC bukan DC. Tapi bila kita kira resistance, kita anggap ini ialah DC resistance. Kita akan tengok selepas ni apa kaitan antara RDC dengan RAC. Resistance calculated in DC with resistance calculated in AC. Dekat bawah-bawah ni nanti ada kaitan. Okay. Kalau equation 3.1 dia bagi dalam bentuk total resistance, sebab kita multiply with length of conductor. Okay, kita nampak ni ada L length of conductor. So kalau kita nak kira resistance per unit length, sama ada per kilometer ke, so the formula kita guna RDC sama dengan rho bahagi dengan Q. Nampak beza antara 3.1 dengan 3.2, kita gunakan simbol yang berbeza. R kecil, lowercase letter of R ni, untuk per unit. Per unit ni maksudnya sama ada 1 meter ke 1 kilometer ke. Okay. Depends on the length, unit length yang kita guna. So kalau kita dah darabkan dia dengan total length, dia akan tukar simbol jadi R besar. Okay, kena tahu, kena ingat cara ni, sebab bila kita gunakan formula-formula nanti, contoh dalam chapter 4, kita akan gunakan simbol yang sama. R kecil, R besar. Z kecil, Z besar. So bila Z kecil, huruf Z yang kecil, that symbol is for that parameter per kilometer, for example, per 1 kilometer. Okay, ingat beza antara huruf besar dengan huruf kecil. So the conductor resistance is affected by 3 factors: frequency, spiraling, and temperature. Temperature, tahu daripada formula atas ni tadi dia sebutkan, the constant is temperature dependent because it is resistivity at temperature T. So constant ni dia bergantung kepada temperature. Contoh temperature, dia gunakan temperature test at 228 degree. Kita dapat satu constant value. Kalau dia gunakan 280 degree, kita tahu resistance akan bertambah dengan temperature. So dia akan dapat constant value yang lain. So resistance is dependent on temperature. The value of resistance
depends on temperature, and depends on frequency for AC. Dalam DC ni tak nampak ada frequency sebab kita calculate dalam DC. Nanti bila kita calculate dalam AC, kita akan nampak effect of frequency. And the other one is effect of spiraling. Apa dia spiraling? Spiraling, you tengok dekat gambar ni tadi, gambar yang atas. Okay. Nampak? Setiap strand of wire ni, dia bukan dalam susunan parallel biasa, dia dalam bentuk link. Berpusing kan, spiral. Macam bentuk healing, berpusing. Yang ini kita panggil spiraling effect. So apa kesan dia, bila kita buat wire dalam bentuk twisting macam ni, kita twistkan wire tu dalam bentuk spiral, kita tambah length sebenar daripada length yang kita nampak dengan mata kasar. Contoh, kita tengok from tower A to tower B, the length of the line is 2 kilometers. Tapi if we consider the spiraling effect, this spiraling effect is sebenarnya bukan 2 kilometer, tapi it is more than 2 kilometers, maybe 2.3 or 2.2 kilometers. Okay? So, these are the three factors that will give effect to our resistance. Okay? Ini dari mana dia? Ini. Frequency, spiraling and temperature. Kita tengok effect of frequency on temperature. When AC current flow in a conductor, AC current flowing in a conductor, the current distribution is not uniform over the cross-sectional area of the conductor, and most of the current or the current density is at the surface of the conductor. So this causes the AC resistance to be somewhat higher than the DC resistance. Yang ini kita panggil dia skin effect factor. So, apa dia skin effect factor? Ini skin effect factor. Bila kita kira DC resistance tadi, RDC sama dengan Rho darab dengan L divided by A. Kita assume current flow dalam satu conductor dalam bentuk macam ni, penuh. Tapi reality, when AC current flow through a conductor, dia dalam bentuk sama ada yang ini, ring yang ini ataupun ring yang bawah. Cuma ada dekat sahaja. So that's why kita panggil dia skin, sebab dia ada dekat skin of the conductor. Okay. So most of the current will only exist in this surface here, in this zone here. Yang tengah-tengah ni kosong, tak ada current lagi. So maksudnya resistance, kalau we translate this in terms of resistance, resistance of AC is higher than DC. Okay, so resistance of AC is higher than DC. And that's why the formula, in this formula 3.3 ini sepatutnya, okay? Formula 3.3, RAC is actually 1.02 multiplied with RDC. So the AC resistance is about 2% higher than the DC resistance. Okay, so masuk dalam formula dia 1.02. Okay, boleh faham? Boleh kan? Frekuensi. Yang ini kalau kita nak kira skin factor. So RAC bahagi dengan RDC. Selalunya tak perlu kira lah skin factor. Cuma kita kena tahu macam mana nak kira RAC. Sebab initially when we calculate resistance, kita guna formula RDC. Okay, and
when we want to convert from RDC to RAC, then you have to multiply with this factor. Bergantung pada soalan. Kalau dia bagi tahu the AC resistance is 5% higher than the DC resistance, so you darab dengan 1.05. Okay, so, ikut case. Tak semestinya 2%. Kadang-kadang dia tinggi lagi, lebih daripada 2. The next factor is the spiraling factor. Spiraling factor, macam saya explain tadi, so alternate layers of strands are spiral in opposite directions. Okay, kita pusingkan dia, twistkan dia dalam arah yang berlainan. The reason is to give strength, to bagi kekuatan pada wire, supaya layer pertama pegang layer kedua akan pegang layer ketiga, dan seterusnya. But this effect will make our transmission line, the exact length is longer than the actual conductor length yang kita nampak bila dia gantung. So normally the spiraling effect will make our transmission line 1 or 2% longer. Okay, so ni pun kalau dia suruh kira dalam kita punya resistance, take into account the spiraling effect. So you kena darab dengan RAC tadi, darab dengan 1.02 lagi. Let's say it is 2% higher than the value yang kita kira awal RAC tadi. Faham berapa saya cakap? Let's say sekarang you dah kira RAC, dapatlah satu value, katakanlah 10 kilo ohm. Let's say example, okay, 10 kilo ohm without considering spiraling effect. So lepas consider spiraling effect, 10 kilo ohm tu you darab lagi dengan 1.02 kalau spiraling effect dia ialah 2%. Okay, so then the last one is temperature. So normally the conductor resistance increase as temperature increases with the ambient temperature. Okay, so kita tengok formula untuk perubahan resistance value dengan temperature. Inilah formula untuk kira the new value of resistance with increase in temperature. So R1 is the previous value of the resistance, R2 is the new value of resistance. Okay, so biasanya kita tengok contoh. Biasanya kita gunakan R1 value yang diberi oleh manufacturer pada temperature yang ada ni. Contoh, kalau transmission line tu jenis copper, temperature constant yang dia bagi pada kita tu adalah pada 234.5 degree Celsius. Nanti kita kena masukkan value ni dalam formula ini. Okay, bergantung pada jenis-jenis conductor. Copper pun ada dua, anneal copper, hard drawn copper, and then hard drawn aluminium. Okay, temperature constant rho, ini rho. Ini adalah rho constant tadi. So the value is given in this table. Okay, kalau tengok dia punya value ni,
ada dua. Satu dalam ohm meter, satu dalam ohm circular mil per feet. Kalau guna dalam ohm meter, maksudnya kalau resistance dalam unit ohm meter, senanglah dia terus. Kalau dia bagi constant dalam bentuk ohm circular mil, kemudian dia nak jawapan dalam bentuk ohm meter, yang ini susah sikit. Yang ini you kena tahu macam mana nak convert circular mil kepada meter. Macam mana nak convert? Tengok dekat sini. Dekat sini. Okay, dalam nota ni ada tunjuk cara nak buat conversion. Ini. Apa dia circular mil? So, circular mil ialah unit yang digunakan oleh manufacturer conductor untuk kira saiz setiap kabel. Sebab kabel ni dia halus, dia kecil, jadi dia gunakan satu unit yang lain, special, kita panggil dia circular mil. So a circular mil equal to the area of a circle with a diameter of 1 mil. So 1 mil ni besar mana? 1 mil ni sama dengan 2.54 kali 10 kuasa tolak 3 cm. Jadi sama dengan 0.00254 cm. So dia sangat kecil. Okay, so kena tukar daripada mil kepada sentimeter. Kita boleh tengok dekat dalam nota cara untuk tukar daripada circular mil kepada square mil, ataupun yang ini square inches, maksudnya inch square. Sebab dia circular, sebab dia adalah luas bulatan, square kan, in square. So kalau dia square inches, and then you boleh tukar dia jadi square centimeter. Ini contoh. So untuk this length of diameter, the area is 5.067 kali 10 kuasa tolak 3 cm square. Yang ini pun kalau dia suruh tukar dalam bentuk circular mil, boleh tukar gunakan formula yang ada di atas. Okay, let us look at one or two example yang ada dalam kotak. Okay, dah ada conversion ni. So, satu circular mil sama dengan 5.067 kali 10 kuasa tolak 4 mm square, ataupun 5.067 kali 10 kuasa 6 cm square, atau 5.067 kali 10 kuasa 10 mm square. Okay, so bolehlah buat conversion untuk setiap yang ini. Okay, kalau dia bagi dalam circular mil, dia boleh tukar dia dalam bentuk centimeter ataupun meter gunakan this relation. Okey ke semua? Boleh? Boleh. You already dah lost. Boleh?
Ini buat example. Sekejap, saya punya bateri dah nak habis. Sekejap. Okay, kita tengok satu example. A solid cylindrical aluminium conductor with 25 km long has a cross-sectional area of 2 cm square. Obtain the conductor resistance at 20 degrees Celsius. Apa information yang penting ada dalam soalan ini? You kena ambil ialah jenis apa konduktor ni, jenis aluminium, berapa panjang konduktor 25, berapa besar saiz konduktor 2 cm square. Ingat nak cari resistance, kita kena ada temperature constant, ada dekat bawah ni. Kita kena tahu length of the transmission line and then area of the conductor, the cross sectional area of the conductor. So tiga information tu ada dalam soalan, bolehlah kita nak selesaikan. So RDC sama dengan rho multiply with L, length of transmission line, divide with size of conductor. Okay. From where we get this value? From the question given to you. This is the constant, and kita tengok aluminium. Kita tengok dalam table tadi. Aluminium. So 2.83 multiply with 10 power of minus 8. This is the temperature constant for aluminium at 20 degrees Celsius. So aluminium 2.83, kalau you nak bagi tepat 2.83 multiply with 10 power of minus 8 ohm meter. So substitute the value into this equation. Masukkan darab dengan length divide with 8 pi j square. Okay? Pi j square ataupun yang ini dia dah terus bagi dah kan, 2 cm square ni ialah pi j square. Unit here in centimeter square. You have to standardize the unit sebab kita ada yang ini meter, sini ada sentimeter, so kita guna semua meter. Even kita punya resistivity constant pun dalam bentuk ohm meter, so semua diakan kepada meter. Therefore you will get the value equals to 3.5 ohm. Okay, senang kan? Straightforward. Tak ada melibatkan calculator tu guna, tapi tak melibatkan function yang pelik-pelik. Tak ada guna hyperbolic ke, tak ada guna geometry. Straightforward, you boleh dapat jawapan. And that's why, as I mentioned just now, this is the easiest of all the parameters that you will learn in chapter 3. Yang paling senang ialah resistance. Now, what is the value of resistance at 50 degrees Celsius?
guna formula yang kita nampak tadi, yang baru kita tengok tadi, yang ini, yang di atas ni, sini. Okay. Guna formula ini untuk resistance pada 50 degree Celsius. So, masukkan value resistance pada 20 degree Celsius, and then the new temperature 50. Okay, T yang besar ni, huruf T yang besar ni ialah 228. Daripada mana saya dapat 228? Daripada table tadi. Daripada table. Okay. T, value of T for aluminium is 8 degree Celsius. Okay. So, you dapat RDC equals to 50 degrees Celsius. RDC at 50 degrees Celsius is 3.92344. Nampak tak? RDC pada 50 degrees Celsius lebih tinggi daripada R pada 20 degrees Celsius. Yang ini 3.5. Yang bawah ni 3.9. So, clear kan? Temperature rise or temperature increase, resistance also increase. Tak jelas apa dia? Tak payah hafal, dia akan bagi. Tu hafal. Okay. So, example kedua, pelibatan lebih kurang sama, tapi cross sectional area dia dibagi dalam bentuk circular meter. Okay. Sama kan? Sama dengan example yang atas ni. 25 km long type of conductor aluminium, cross sectional area 2 cm square, tapi yang bawah ni 336,400 circular meters. So, macam mana nak tukar? Obtain the resistance at 20 degrees Celsius. So, you kena tukar dalam bentuk nak tukar sekilometer pada kilometer ke, atau nak tukar kilometer pada sekilometer? Either one lah, nak pilih salah satu. Okay. So, solution yang you nampak ni, dia tukar daripada circular meters kepada dalam bentuk meter. Mana dapat value ni? 5.06 kali 10 kuasa 10 ni, 10 kuasa negatif 10. Value ni kita ambil daripada conversion yang saya tunjuk tadi. Yang ini. Satu circular meter. Okay. Later, take note, there is a difference between circular meter, satu meter dengan satu circular meter. Lain. Satu circular meter ialah area of a circle, of a conductor. Conductor betul dia circle kan, bulat. Kalau satu meter ialah panjang, length. So, kalau satu circular meter dia sama dengan value-value yang nampak. Okay, pada unit yang berbeza lah, millimeter, sentimeter, meter. So, kita ambil yang bawah ni lah kan, sebab kita dalam meter.
So now we convert from circular mils to meter square. Okay. The rest yang atas ni, the numerator sama macam yang tadi. 4.107. Okay. Ada dua kaedah. Yang ini kita tukar mil, circular mil kepada mil. This is circular mil. Dalam ni circular mil 336 400 ni. Ini adalah circular mil. Bila kita square rootkan dia jadi mil, diameter of the conductor. Lepas tu bila kita dapat diameter dalam bentuk sentimeter, kita dapat dengan pi j squared ataupun pi d over 2 squared, which give us this value, pi over 4 d squared. Okay, you can try this lah. I'm sure you boleh buatnya. But the easier method is the solution number 1, kan? Senang. Sebab provided you know this value, you tahu value ni 5.067 kali 10 per 1 plus 2. Kalau tak ingat, you kena buat conversion satu-satu macam. Okay, so the resistance at 50 degrees Celsius exactly the same way that we solve example yang kita buat sebelum ni. Masukkan nilai-nilai yang perlu, cuma RDC ni dah berubah. Okay, boleh kan? Boleh. Boleh, faham kan? The resistance yang paling senang. Kalau yang ni you rasa susah, nanti takut tak ada semangat nak belajar inductance dan capacitance. You kena masukkan dalam minda ni paling senang. Resistance paling. Okay, last example. A transmission line cable consists of 12 identical strands. Strands ni apa? Macam tadi lah yang bulatan yang kecil-kecil tadi kan? Boleh faham apa dia strand? Boleh. Boleh. Kalau let's say you terlupa apa maksud strand, dibayangkan straw minuman tu, straw yang minum tu, itulah satu straw tu umpama satu strand. Kalau ada 12 strand ni, you bayangkan 12 straw, 12 batang straw tu dipegang 12. So dia adalah 12 strand of aluminium. So one transmission line ataupun cable consists of 12 identical strands. Strand maksudnya straw yang tadi sama dia dari segi dia punya diameter. Each is 3 mm in diameter. Resistivity of aluminium strand at 20 degrees Celsius is given 2.8 multiply with 10 power of minus 8. Yang ini sama, the same constant value. Find AC resistance at 50 degrees Celsius per kilometer. Per kilometer maksudnya apa? For 1000 meter length. So the length is 1000 meter. Assume the skin effect factor 1.02. So yang ini kita ambil kira faktor skin effect. Examples yang kita dah buat sebelum ni tak ambil kira skin effect. So depends on question. Kalau question tu suruh ambil kira skin effect, you kira skin effect factor. Kalau tak ada, tak payah kira. Okay, so in the question dia tak bagi kita area size kan, dia cuma bagi diameter. So you have to calculate
area of the strand. So total area multiply with 12. Okay, kalau you tak darab dengan 12, you cuma dapat area of one strand. So kena kali dengan 12, barulah kita dapat total area of this transmission line. Okay, so the value is as shown here, 8.4 multiply with 10 power of minus 5 meter square. Boleh faham yang ni? Ispat? Boleh. Boleh. Yeah. Yeah. Right. So next, calculate resistance. Formula RDC sama dengan rho multiply with L divided with A. So you dah faham dah, you dah fasih dah, you dah mahir dah dengan formula ni. L berapa? L macam saya cakap tadi ialah 1 km sama dengan 1000 meter. Dapatlah jawapan macam ni. Ingat, this formula rho L over A, ini ialah formula spesifik untuk resistance at 20 degrees Celsius. Spesifik at 20 degrees Celsius saja. So pada kira pada 50 degrees Celsius, first kira yang 20 degrees Celsius dulu, kemudian apply formula yang kedua ni bila kita ubah temperature. Kita tak boleh guna formula yang pertama ni, rho multiply with L divide with A ni untuk 50 degrees Celsius. Salah. Ini ialah formula untuk kira pada 20 degrees Celsius saja. Okay, so ambil ingatan. Nak kira resistance at 50 degrees Celsius, you guna formula yang kedua. Okay, so dapatlah 0.37 ohm per kilometer. But this is not the final answer. Sebab final answer you have to calculate RAC taking into effect the skin factor. Taking into account the skin factor. The skin factor tadi dibagi 1.02. So the value yang you dah kira pada 50 degrees Celsius multiply with 1.02 will give you the final answer. Tak banyak lah sebenarnya beza kan? Tak banyak sangat lah beza dia pada 50 degrees Celsius dengan 50 degrees Celsius with skin effect. Ni ada tambah sikit. Boleh? Boleh faham tak? Boleh. Mana tempat yang you nak saya explain lagi sebelum saya pindah kepada inductance? Part yang mana yang rasanya kurang jelas? Which part? Tak ada. Semua okey? Okay, doktor. Okay. So saya sambung dengan inductance. Semua ada nota ni kan? Nota yang saya guna ni semua orang ada kan? Ada. 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 Ada dalam kalam. Ya. Kan? Dia ada dalam kalam. So kalau you tengok, saya dah tutup. Okay. Semua ada dekat sini. Chapter 3 line capacitance, chapter 3 line inductance, chapter 3 line resistance.
Okay. Nota yang saya guna tadi semuanya dah ada dalam kalam. And do you know nota ni sebenarnya nota daripada modul yang kami jual. Sebelum ni student kalau nak dapat nota ni dia kena beli buku modul. Harga modul tu dalam 30 ringgit lebih. And you all dapat free. You all dapat free sekarang. Soft copy dia you all dapat free. Sebab alah COVID. So make full use of this note. Okay, Doktor. Okay. Semua kalau dah clear on resistance, kita move kepada inductance. Okay, so inductance. Saya kecilkan sikit ni. So kalau you tengok daripada page berapa ni? Page 14. Okay, daripada page 14 ni sampailah page sampai page 18, sampai page ni lah, sampai page 19. Okay. Daripada page 14 sampai page 19 yang atas ni, itu ialah derivation sahaja. Derivation macam mana nak dapat formula yang akhirnya kita nak gunakan, yang ini sahaja. Okay. So kalau kita ada dekat sini, kita buat face to face, ada dekat UMP campus, biasanya dalam kelas saya akan buat derivation. Saya akan mulakan dengan equation yang L equals to lambda divided by I. Saya akan mulakan dengan equation ni untuk dapatkan equation yang akhir tadi. But since kita tak boleh meet up, kita tak boleh berjumpa, tak boleh nak tunjuk dekat whiteboard, so kita kena ketepikan, eliminate the derivation part. So derivation part ni kita skip, kita terus sahaja ambil the final formula. Which is this formula. Dengar tak apa saya cakap, sebab bunyi bising kan kat sini. Dengar. Sebab dekat sini dah ada buat construction, ada buat kerja-kerja sikit, so ada bunyi mesin. Alright, so kita perlu ketepikan bahagian derivation. Sebab kita tak ada masa nak explain, dan tak boleh nak explain macam ni, tak comfortable, tak convenient, susah. Nanti you jadi lagi lost, lagi hilang arah nanti. So ingat, kita cuma start daripada equation 3.24 saja. Bila kita discuss on inductance, kita start with this equation 3.24. Inductance equals to 0.2 ln d over ds, and unit memang macam ni, you jangan ubah-ubah. Unit dia ialah millihenry per kilometer. Unit formula value kat depan ni pun berubah. Okay.
dia dah kira siap-siap dalam derivation tadi, dia dah kira siap-siap. Finally kita dapat equation sama dengan ini dalam unit millihenry per kilometer. Bukan millihenry per meter, bukan henry per kilometer, tapi millihenry per kilometer. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Tak faham? Nama boleh tak? Boleh doktor. Sorry, tadi saya punya speaker termute. Macam mana saya nak explain ni dengan cara yang senang? Okay. Macam mana nak cakap? Okay, kita start mula-mula dengan inductance dalam satu solid wire. Boleh faham tak solid wire? Apa dia solid wire? Faham tak apa solid wire? Tak faham? Tak tahu. Okay, sekejap. Saya cuba tunjuk perbezaan solid wire dengan solid wire. Kanan ke kiri? Kanan. Okay, yang kanan ni solid wire. Kanan, okay. Kanan ni ialah transmission line dalam bentuk solid wire. Sebelah kiri ni ini kita panggil dia heaven tanks wire. Sebab ada 7 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia seolah-olah macam ni. Macam satu transmission line ni, dia ada 7 wire kecil-kecil dalam dia. Tapi satu transmission line yang sebelah kanan ni, tu sahaja, dia tak ada wire yang halus dekat dalam. Kau nampak beza antara solid wire dengan bukan solid wire? Nampak? So, kan? Bila kita kira resistance tadi, kita kira resistance dalam R. Kita kira sekarang ni kira L
L ni ada dua, satu internal plus L external. Inductance dia kena ni kan. Transmission line mesti macam ni kan. Ada dua kalau single phase. Kalau three phase ketiga. Saya sangat tak convenient buat macam ni, tapi saya tak ada pilihan, minta maaf. Sebab saya tak prepare pun nak buat lecture macam ni. Kalau three phase transmission line, satu phase A, phase B, phase C. Betul tak? Betul. Dan benda ni pun boleh sama macam ni. 7 strands wire ni kita boleh letak dalam ni. Phase A, phase B, phase C. Maksudnya boleh faham apa saya cakap? Boleh. Faham kan? Ada tiga macam ni kan. Phase A, phase B, phase C. Sama lah macam solid wire. Yang ini kita panggil dia sebenarnya composite lah. Kita panggil dia composite wire. So, solid versus composite. Paling mudah bila kita nak study inductance, paling mudah ialah yang ini, solid wire. Paling susah sebelah kiri ni, composite wire. Ini cuma 7 strand. Dia ada lebih banyak lagi per 7. Ada 12, ada 20. Inductance dalam setiap wire warna biru yang halus ni. So strand 1 berapa inductance, strand 2 berapa inductance, strand 3, 4, 5 sembuh sekali. So susah kan? So untuk konsep asas inductance, kita tak, jangan discuss yang ini dulu. Kita discuss yang sebelah kanan dulu, solid wire. Dan 3 phase susah. Kita jangan discuss 3 phase dulu, kita discuss single phase dulu. So kita cari inductance antara dua table. Solid wire, single phase. Single phase kena ada 2 wire lah minimum. Satu pergi, satu balik. Satu positif, satu negatif kan. Single phase satu maksudnya satu live wire, satu lagi neutral wire. Okay. So, formula yang kita tengok sekarang ni ialah untuk single conductor untuk satu wire saja. Satu wire ni. So dia pun buat derivation. Okay. Macam saya cakap tadi, ada internal inductance, ada external inductance due to external flux linkage. So dia buat derivation. Akhirnya okay, untuk inductance of single phase line, untuk
Untuk satu induktor, ni formula dia. Maksudnya formula ni formula dekat sini. Formula kedua, conductor tu ni adalah inductance kedua. Kau ada dua inductance kan? Satu inductance dekat konduktor satu lagi inductance dekat konduktor dua. So, inductance satu, inductance dua. Sama. Equation yang sama. Okay. So, that's why bila kita assume dua konduktor ni ialah dua konduktor yang identical, yang sama. So, radius dia sama, length dia sama. Therefore, inductance per conductor, per meter, per length. Per conductor, per meter. Sama dengan formula ni. And this formula sama lah dengan formula yang kita tengok bawah. Boleh ikut ke? So, formula yang you nampak ni okey. Masih ada lagi ke? Ada doktor. Saya ingat you dah lari dah. Okey. Apa yang penting saja saya sentuh petang ni? Apa yang penting tentang inductance yang you mesti pegang? Untuk single phase, inductance per conductor dalam satu conductor ni, value dia calculate guna formula ni. L sama dengan 0.2 ln D over ds unit millihenry per kilometer. Okay. Boleh? So, ni untuk satu konduktor. Sama lah dengan ni. Sama dengan formula bawah ni. Ini dalam bentuk umum. So, apa dia ds? ds ialah R multiply with E power of minus 1 over 4. Ini sama dengan 0.7788 R1. Yang ini dia ada special name. Dia ada special nama untuk dia. Kita namakan dia GMR. Geometric
mean radius. GMR, G for geometric, M mean, M-E-A-N mean, R radius. So geometric mean radius sama dengan DS. Nak kira, kita kira R1 darab dengan E kuasa negatif 1 bahagi 4 ataupun sama dengan 0.7788 kali dengan R1. Okay ke? Ini dalam 1 kilometer. Dalam 1 konduktor. So kalau kita nak kira total inductance dalam single phase line, kalilah dengan 2. Okay, kalau nak kira total inductance, maksudnya dua-dua ni. So total boleh faham ke kalau saya tulis macam ni? Boleh faham tak kalau saya buat nota macam ni? Boleh doktor. Boleh kan? Kalau nak kira total inductance dalam dua-dua line ni, satu punya inductance darab dengan 2. Okay, saya dapatlah total inductance. Sebelum saya sambung lagi, apa you nak tanya sampai sini? Apa you nak tanya? Ada soalan ke? Tak faham? Saya tak tahu nak proceed ke ataupun tak. Boleh teruskan. Tak dengar? Tak ada. Sebab awak tak ditunjukkan macam mana nak direct, macam mana nak tanya. Nanti tak fair lah kan. Yang ini pun kalau boleh faham, dah okey lah bagi saya. Kalau you boleh faham macam ni punya cara saya ajar, lompat sana lompat sini sekejap, tekan sini, kalau you boleh faham, boleh ikut pun bagi saya dah okey. Kita pasal derivation lagi, tak perlu cerita pasal derivation. Okay. So GMR ni sangat signifikan.
kita akan guna GMR ni dalam inductance sampailah kita belajar capacitance pun dia akan ada lagi GMR. So memang kena ingatlah formula ni. 0.7788 darab dengan radius untuk satu konduktor. Okey, boleh? Tak? Saya tak terima respon. Boleh. Boleh doktor. Okey. Sebab bila you bagi tahu hari tu tak faham apa tu pasal chapter 3, dekat mana yang you rasa macam memang tak tahu langsung, tak faham apa boleh dengan nota, baca nota yang ada muzik. Terganggu dengan muzik. Off lah suara. Ingatkan muzik tu. Tak ada explanation. Jangan, tak dengar sangat sebab sini bising lah. Okey. So, kalau saya explain macam ni, boleh faham? Boleh? Dia boleh faham. Okay. Walaupun dia melompat-lompat, saya sekejap klik sana, sekejap klik sini, tak smooth lah kan, sebab dia tak tersusun. Boleh faham? So far okey je. Boleh faham? Okey. So, untuk kira satu inductance, untuk kira satu konduktor punya inductance, kita guna formula mana? Formula ni lah kan, 3.24 ni kan? Ya. Ini untuk satu konduktor. Kalau ada dua konduktor, Kali 2. kali dua. Kalau ada tiga konduktor, Kali 3. tak boleh. Tak boleh. Kalau tiga konduktor, dia bukan kali tiga. Oh, okey. Yang ni kita nak tengok selepas ni ialah macam mana nak kira untuk dalam tiga konduktor. Okey? Untuk kira dalam tiga konduktor. Sekarang ni yang you nampak ada dekat dalam komputer skrin ni, ini ialah dua konduktor. Konduktor 1, konduktor 2. Tapi ini adalah asas kepada tiga konduktor yang kita nak bincang selepas ni. Formula yang dia gunakan untuk describe inductance dalam dua konduktor ni, formula bawah ni, inilah asas kepada nak kira inductance dalam tiga phase. Boleh? So that's why dia tunjuk gambar yang dua kotak tu. Okay. So yang single phase tu saya boleh lompat-lompat, tapi three phase ni saya kena masuk juga sikit derivation. Kalau tak nanti you memang langsung tak faham apa benda. Susah nak faham. So saya masuk derivation sikit saja. Okay, ini belum lagi 3 phase. Ini intro kepada 3 phase. 3 phase inductance. Consider 1 meter length. So maksud satu konduktor atas ni panjang dia 1 meter. Satu lagi konduktor yang di bawah ni panjang dia 1 kilometer. 1 meter juga. 1 meter bukan 1 kilometer, 1 meter. Of a single phase circuit represented by 2 coils. 2 coils ni maksudnya 2 cable lah. Characterized by the self-inductance. Okay, tengok simbol ni. Self-inductance kita bagi simbol L11. So ni self-inductance in cable 1.
self-inductance in cable 2, L22. And between conductor 1 or cable 1 and cable 2, we have what we call mutual inductance. So ada mutual inductance L1. Okay? Boleh? And this wire ataupun kabel current flowing in the same direction. Kabel 1 dari kiri ke kanan, kabel 2 direction of current sama juga daripada kiri ke kanan. Okay, so both currents are flowing in the same direction. So flux linkages, this is the part yang kita tak explain tadi bila kita discuss on inductance in single phase line. So untuk kira inductance sebenarnya, kuantiti yang paling penting yang kita perlu tahu ialah flux. Sebab apa flux ni penting? Sebab dia datang daripada mula-mula sekali part yang saya dah skip tadi. Sekejap saya lompat. Untuk kira inductance, inilah formula paling penting. Kita kena tahu magnetic flux. Kemudian kita bahagikan dengan current flowing in the conductor. So dapat magnetic flux, dapat tahu apa nilai current, barulah kita boleh tahu berapa inductance. So nak kira inductance, kena tahu flux linkages dulu. So, that's why dekat sini dia bagi dia equation tentang flux linkages dulu. Okay, so flux linkages, flux in conductor 1 samalah dengan L11 multiply with current I1. Equation ni dapat daripada equation tadi. L sama dengan lambda bahagi dengan I. So flux in conductor 1 also comes from mutual inductance multiply with current from the second conductor. So maksudnya dekat line 1 ni, kabel 1 ni, flux yang wujud adalah flux yang daripada current 1 sendiri dan juga flux yang datang daripada current 2. Kita panggil dia mutual inductance ni kan. So current 2 juga akan memberi kesan kepada flux dalam conductor yang pertama. So that's why total flux in cable 1 sama dengan L11 multiply with I1 plus L12 multiply with I2. So the same way, kalau kita nak dapatkan equation flux on conductor 2, samalah juga L21 multiply with I1, this is the mutual flux, plus the self-induced flux. Okay. And sekarang ni, dalam figure ni you nampak dua-dua current dalam direction yang sama. Tapi kalau single phase, dia masih satu pergi, satu lagi patah balik. So since I2 is equal to minus I1, I2 is equal to minus I1, so we can rewrite this equation, tulis balik equation ni dalam bentuk begini. So flux linkages dalam conductor 1 dengan flux linkages dalam conductor kedua, gunakan I1 dan I2 dalam direction yang sebenarnya, satu pergi, satu patah balik. So kita akan dapat equation yang ini, 3.25 yang bawah, yang atas yang bawah. So comparing 3.25, kita compare ni dengan equation 321, 322 ni, maksudnya
yang kita dah skip tadi. Yang ini. So, kita compare, kita akan dapatlah apa nilai setiap inductance. So, self-inductance conductor 1 nilainya ini. Self-inductance conductor 2 nilai dia begini. And mutual inductance between conductor 1 and conductor 2 nilainya begini. Okay. So maksudnya kalau kita tengok yang ini sekarang, semua masih ikut Dia Okay, so sekarang kita nak bincang tentang 3 phase tau selepas ni. So ni phase A. Anggaplah ni phase A dia. Okay. Setiap phase, dia akan ada inductance yang disebabkan oleh current yang flow dalam phase A sendiri. Dan dia ada inductance yang datang daripada phase B. Dan dia juga akan ada inductance yang datang daripada phase C. Ada satu lagi inductance. Okay. So dia ada inductance dari phase B. Dia ada inductance daripada phase C. Kalau kita tengok phase B pula, dia ada self-inductance dalam phase B, mutual inductance between phase A and phase B, mutual inductance between phase B and phase C. Kalau tengok phase C, self-inductance in phase C, mutual inductance between B and C, mutual inductance between A and C. So inilah asas kepada 3-phase inductance. That's why kita kena derive yang ini dulu tadi. Barulah kita boleh dapat yang ini, bawah. Yang ini penting. Self-inductance, mutual inductance. So the concept of self and mutual inductance can be extended to a group of n conductors. So n conductors ni maksudnya yang paling tinggi yang kita nak consider ialah 3 lah, 3 phase. So the flux linkages, the general equation for flux linkages in n conductors is given by this equation. Lambda sama dengan L11 I1 plus summation of L Ij multiply with Ij. Inilah flux linkages untuk
3 phase. So ini baru flux linkages, mana dia inductance? Kan? Kita bukan nak kira, kita bukan nak tahu flux linkages, kita nak nilai akhir kita dalam inductance. Berapa nilai inductance? So L sama dengan lambda bagi I. Nanti kita akan tengok dekat inductance of 3 phase transmission. Okay, so boleh ke saya stop sampai sini dulu? Boleh. Saya stop dekat sini dulu lah sebab 1.4.75 4.5 dan saya bagi you masa untuk baca dulu. Baca dulu apa yang saya dah sentuh setakat hari sampai sekarang. Setakat sampai masa ni. Dibaca dulu apa dia resistance, apa dia single phase inductance, dan kalau boleh masuk sikit-sikit on 3 phase inductance yang saya tunjuk sekarang. So that bila saya explain nanti mudah sikit lah nak faham kan. Boleh? Apa? Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, bila you are free, nak jumpa, kita nak buat apa ni? Kelas esok. Esok. Okay, so kita jumpa esok. Esok pagi saya ada bengkel. Kita jumpa petang macam ni lah, dalam pukul 2.30. Boleh? Boleh. Boleh. So, kita jumpa esok 2.30 dan saya nak habiskan inductance terus esok. Okey, doktor. Okey. Okay, so jumpa esok. Minta maaf lah sebab material tak tersusun dengan kemas. Dan saya, inilah cara yang setakat ni yang saya rasa saya boleh explain. The best that I can do. It's different kalau kita ada dalam kelas dan gunakan whiteboard. So saya tak perlulah conteng-conteng sana, conteng sini macam saya buat tadi kan. Dan kadang-kadang bila dah buat, tak jadi pula. So kita jumpa esok pada pukul 2.30. So thank you. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, sir. Assalamualaikum. Assalamualaikum.